Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saban tahun kita sering dikejutkan dengan berita mengenai negara Arab Saudi berpuasa dan berhari raya satu hari lebih awal berbanding kita di Malaysia. Bukan sahaja di negara Arab Saudi, bahkan banyak lagi negara-negara Timur Tengah yang lain dan juga negara Eropah yang sama seperti negara Arab Saudi. Jadi, mengapakah perkara sebegini boleh berlaku sebenarnya? Okey, untuk menjawab kepada persoalan ini, kita perlu terlebih dahulu memahami berkenaan dengan kesan peredaran bulan mengelilingi bumi. Peredaran bulan mengelilingi bumi mengambil masa selama 29.53 hari dan menyebabkan berlakunya fasa-fasa bulan. Fasa-fasa bulan terdiri daripada fasa bulan baru, bulan sabit, bulan separa, bulan hampir purnama, bulan purnama, bulan selepas purnama, bulan separa tua dan bulan sabit tua. Fasa anak bulan adalah cahaya yang pertama yang dapat dilihat daripada bumi selepas daripada fasa bulan baru. Selain itu, ada satu lagi perkara penting yang kita perlu faham terlebih dahulu, iaitu istilah ijtima' ataupun conjunction. Ijtima' ini hanya akan berlaku ketika fasa bulan baru ataupun new moon. Secara mudahnya, ijtima' merujuk kepada keadaan ketika bumi, bulan dan matahari berada pada satu garisan. Dalam setahun, ijtima' berlaku sebanyak 12 kali yang juga merujuk kepada 12 bulan. Ijtima' ini sangat penting dalam menentukan umur anak bulan. Umur dikira setelah berlakunya ijtima' dan semakin meningkat kepada minit, jam, hari dan seterusnya kepada satu tempoh yang tetap, iaitu 29.53 hari. Setelah bulan berumur 29.53 hari, ijtima' yang seterusnya akan mengambil tempat untuk bulan yang berikutnya dan begitulah yang berlaku seterusnya. Umur anak bulan adalah berbeza-beza bagi setiap negara bergantung kepada kedudukan negara tersebut. Apabila semakin besar umur anak bulan, maka semakin luaslah kawasan bulan yang bercahaya dan semakin tinggilah peluang untuk anak bulan kelihatan. Sebagai contoh, di Malaysia, cerapan anak bulan Syawal 1444 Hijrah akan dilakukan selepas terbenamnya matahari, iaitu masuknya waktu maghrib pada hari Khamis 20 April 2023 bersamaan dengan 29 Ramadan 1444 Hijrah jam 7.31 petang. Data menunjukkan umur anak bulan ketika hari cerapan adalah lebih kurang 7 jam setelah berlakunya ijtima' pada jam 12.12 tengah hari. Ketika cerapan dilakukan di Malaysia, waktu di negara Arab Saudi baru sahaja menunjukkan jam 2.31 petang. Perkara ini berlaku disebabkan oleh perbezaan masa di antara Malaysia dan di Arab Saudi sebanyak 5 jam disebabkan oleh kedudukan kedua-dua negara tersebut yang berbeza. Bagi negara Arab Saudi pula, ketika hari cerapan pada hari Khamis 20 April 2023 bersamaan dengan 29 Ramadan 1444 Hijrah jam 6.22 petang, umur bulan adalah lebih kurang 12 jam setelah berlakunya ijtima' pada jam 5.55 pagi. Umur bulan bagi negara Arab Saudi ini adalah lebih tinggi berbanding Malaysia. Jadi, bentuk sabit anak bulan yang berkemungkinan boleh dilihat di negara Arab Saudi adalah lebih besar dan peluang kenampakan anak bulan adalah lebih tinggi berbanding Malaysia. Seperti semua sedia maklum, objek samawi seperti bulan dan matahari akan mula terbit dari arah timur. Jadi, perbezaan yang berlaku di antara Malaysia dan Arab Saudi adalah disebabkan oleh kedudukan negara Malaysia adalah lebih ke timur berbanding kedudukan negara Arab Saudi yang lebih ke barat. Anak bulan yang tidak dapat dilihat di negara sebelah timur disebabkan oleh umurnya yang rendah akan semakin meningkat umur bulan tersebut sehingga menyebabkan ianya berkemungkinan boleh dilihat di negara sebelah barat. Kesimpulannya,
peluang kenampakan anak bulan bagi kedudukan negara di sebelah barat adalah lebih besar berbanding kedudukan negara di sebelah timur. Persoalannya, adakah Syawal 1444 Hijrah pada tahun ini negara Arab Saudi akan menyambut hari raya satu hari awal berbanding kita di Malaysia? Untuk tahu jawapannya, sama-samalah kita tunggu hasil cerapan anak bulan pada 20 April 2023 nanti. Akhir kata daripada saya, majulah Jufas untuk ummah.